Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carey Life. Hari ni dah berapa hari tak ada video. Biasalah kawan-kawan. Apa? Kadang-kadang video masak pun Kak Nur sekarang ni mungkin faktor cuaca juga, tapi kesihatan juga memang orang kata agak kurang cantik lah. Kak Nur kerap sekarang ni semput. Kak Nur punya semput tu dia rasa macam cepat penat kan. Yelah, kalau tengok pun pipi Kak Noh ni makin bulat-bulat gitu kan. Tak tahulah. Nak kata diet, tak ada nak diet. Sebabnya kita bukan makan banyak. Selalunya orang yang badan besar ni bukan dimakan banyak pun. Tapi disebabkan faktor umur juga kan. Dah umur 51, kita punya metabolisme badan tu dah tak berapa nak cantik. Bukannya makan banyak pun hari-hari, masih kawal gula, kawal apa, alhamdulillah gula dengan apa tak ada kan. Tapi semput tu kadang-kadang buat video masak mana yang sempat. Kadang-kadang dah tak ada stok sebabnya kita masak kat rumah kan, masak untuk rumah. Kadang kalau kebetulan sekali dengan apa tu, untuk rumah, jadi senanglah sikit kita nak buat video kan. Kalau berbeza, itu yang akan makan masa lah kita nak masak rumah apa semua kan. Okey. Sebenarnya ada dua benda yang Kak Noh nak cerita dengan kawan-kawan. Kadang-kadang dua benda, satu benda je pula cerita kan. Okey, yang pertama Kak Noh ringkaskan lah pasal Kak Noh punya kesihatan ni. Kak Noh minta maaf, kadang-kadang sekarang makin lambat Kak Noh reply komen kan. Berulang kali Kak Noh cakap sebab kadang-kadang kita sekarang ni dah tak berapa nak fit lah. Tapi semangat tu tetap ada, sebab itu Kak Noh masih ada lagi video masak kan. Kadang-kadang cuti sehari. Tapi video kedua ni macam tu lah. Sebab kadang-kadang aktiviti Kak Noh biasalah dekat kebun Kak Noh ni kan. Hari ni Kak Noh cari apa ada ulat-ulat dekat sayur sawi pahit Kak Noh ni. Sayur sawi pahit ni pun ada ulat tau. Allah. Ada ulat kawan-kawan. Kak Noh risaukan Kak Noh punya apa kobis ni. Kobis ni kalau dia makan bahagian daun tu tak apa lagi. Dia makan daun besar-besar ni kan. Tak apa lagi. Kalau dia makan ni pucuk tu. Tak jadi apalah. Gelap pula lah. Dia gelap pula kan. Jadi kalau tak tu dia cantik lah. Memang hari-hari pantau tengok ulat ke apa ke. Kak Noh punya. Habis ni Kak Noh tanam fakcoy. Fakcoy pun dah tumbuh. Kak Noh punya bayam pun Kak Noh tanam balik. Kita tanam mana yang boleh lah. Okay. Soal kesihatan tu. Sebenarnya Kak Noh, sakit Kak Noh ni memang Kak Noh dah biasalah. Kak Noh punya asma ni keturunan kan kawan. Okay. Penyakit keturunan kan. Sebab arwah ibu. Kak Noh tak tahu sebelah atuk atau sebelah nenek. Sebabnya tak nampak diorang tu ada asma tau. Dua-dua tu tak ada. Tapi arwah ibu satu-satunya anak arwah nenek yang ada asma. Yang bukan asma biasa ya, asma yang kronik. Arwah ibu meninggal umur 24 tahun. Bunyi macam mudanya. Ya, arwah ibu kahwin 12 tahun. Jadi dia umur 14 tahun tu dia dah ada anak. Jadi bayangkan ketika itu masa dia umur 24 tu dia dah ada anak 4. Ya, yang kecil, yang besar Kak Noh lah umur 8 tahun masa tu. Yang paling kecil umur 4 bulan. Sewaktu arwah ibu meninggal, ibu mengandung sebulan. Ibu ketika meninggal tu memang dia ada mengandung lagi. Sebab orang tua dulu kan mana ada perancang semua kan. Sebab klinik pun jauh kan. Klinik kesihatan tu datang mungkin setahun sekali kan. Sebab nak pergi pekan memang masa tu Pulau Kiri memang jauh hospitalnya dan kliniknya. Okay. Jadi penyakit yang Kak Noh ada ni, Kak Noh berbanding dengan adik-adik, asma Kak Noh ni hanya terjadi kepada anak perempuan. Ya, Kak Noh 4 beradik, 1 lelaki, 3 perempuan ni dapat. Cuma waktu diorang kena tu mungkin awal. Adik Kak Noh yang nombor 3, dia kena ketika dia masih kanak-kanak. Dia meninggal, adik Kak Noh nombor 3 tu, dia meninggal umur 6 tahun. Setahun selepas arwah ibu meninggal. Lepas tu adik bongsu Kak Noh, itu dia dapat ketika dia bayi lagi. Okay, ketika dia bayi lagi dia dah kena. Dan dia meninggal
usia dia 35 tahun. Dan ketika itu anak dia yang bongsu berumur 2 tahun ketika dia meninggal. Memang meninggal muda sebab asma. Sebabnya satu hospital jauh, adik Kak Noh yang bongsu yang nombor 3 tu dia masa tu kami masa susah, masih dalam kondisi sedih sebab arwah ibu baru meninggal setahun. Tahun lepasnya, lepas tu awal tahun tu adik pula. Jadi orang kata tamparan tu memang hebatlah, terutamanya atuk dengan nenek lah. Sebabnya dia orang yang jaga kami kan. Sewaktu tu ayah sendiri pun dia orang biasalah, orang kehilangan isteri kan, dia sedih. Jadi dia macam bawa diri sekejap. Lepas tu dia tengok kami balik lah. Dia macam bawa diri dia kan. Macam dia tak boleh terima isteri dia dah tak ada. Lepas tu Kak Noh adalah orang yang terakhir yang terkena. Kak Noh ingat kan Kak Noh tak kena tau. Sebabnya Kak Noh masa kanak-kanak tak ada. Masa remaja tak ada. Kak Noh start kena Kak Noh punya asma ni ketika umur Kak Noh 30. 30 tahun. Ketika tu dah mula start. Kalau kawan-kawan ingat, tahun bila ya? Masa 30 tu dah mula kena. Tapi 35 tu Kak Noh memang kritik. Memang dah teruk lah. Kerap kena serangan. Sebabnya asma ni dia tak ada simptomnya apa tau. Dia tiba-tiba kena. Kadang-kadang dia duduk lepas sesak nafas macam tu kan. Uh, pada tahun jerebu yang teruk tu, ingat jerebu yang teruk, Kak Noh antara pesakit asma yang kerap ke klinik, yang ambil gas tapi tak berhenti-berhenti. Lepas tu Kak Noh ambil keputusan untuk pindah ke kampung yang ada sekarang sebelum Kak Noh kat duduk kat Shah Alam. Sebabnya duduk kampung tu alhamdulillah Kak Noh sedikit reda sebab mungkin cuaca kampung sejuk. Sebab itu Kak Noh memilih untuk duduk kampung sebab kampung ni kita lebih damai kan. Sebabnya orang asma ni dia tak boleh stres. Dia tak boleh ada tekanan apa-apa. Dia kena santai je. Okey, Kak Noh bilang kampung alhamdulillah. Tapi selepas tu tahun 2000 berapa ya kalau tak salah Kak Noh. Kak Noh mengandung anak yang nombor 4 tu. Masa tu Kak Noh punya asma tu kerap juga kena. Akhirnya Kak Noh bila cek, sebab Kak Noh tak tahu Kak Noh mengandung sebab anak Kak Noh nombor 3 dengan nombor 4 tu jauh 8 tahun. Jadi kita tak tahu sebab Kak Noh tak merancang. Memang tak ada, jadi kita pun santai lah. Rupanya dalam sebulan 2 bulan macam tu Kak Noh punya asma tu lain macam. Sebab kerap kadang-kadang tak boleh tidur malam. Rupanya kerana cek Kak Noh mengandung. Dan anak keempat inilah Kak Noh mengalami asma yang orang kata sangat-sangat teruk. Malah Kak Noh masuk ICU. Masa tu mulanya ketika berusia 4 bulan sebelum Kak Noh kat ICU, 4 bulan tu Kak Noh kena serangan yang pertama, jangkitan kuman di paru-paru. Masa tu doktor letakkan Kak Noh daripada Hospital Banting, Kak Noh ke Hospital Kelang. Sebab Kak Noh mengandung umur 4 bulan masa tu, tak boleh nak buat apalah. Hantar ke Kelang, Kak Noh ditempatkan di satu ward yang dia panggil HDU. Apa? Bukan HDR, maknanya apa? Unit apa? High risk apa? Risiko tinggi, HDR. Ward tu memang dia bagi satu tu dalam 4 orang saja dan dipantau lah sebab Kak Noh oksigen boleh drop. Memang drop lah. Pakai oksigen setiap 2 jam, pasang nap apa semua kan. Dan alhamdulillah setelah duduk 10 hari Kak Noh balik. Okey, dah balik macam tu. Kemudian jalani macam biasa. Ketika usia kandungan Kak Noh 4 bulan, bukan 4, 8 bulan, Kak Noh kena serangan yang kedua dan ketika itu memang orang kata dah 8 bulan kan. Kak Noh kena serangan tu teruk. Kak Noh dah jadi, sebab kita dah kerap kena kan. Kita tahu yang badan kita ni ada kuman. Bila Kak Noh pijak tu kaki dah mula macam betul mencucuk-cucuk kan. Kak Noh dah agak dah ini kuman dekat paru-paru memang ada lah. Sebab kita kan demam kan. Pergi hospital, daripada Banting tu diorang terus refer ke Kelang sebab Kak Noh ada rekod dia. Dan sampai di Kelang tu, Kak Noh punya oksigen drop. Memang drop sangat. Untungnya masa tu tak ada COVID kan. Kalau COVID Kak Noh pun rasa Kak Noh pun
tak tahulah kan. Sebabnya masa tu memang drop dah 8 bulan. Ikutkan doktor nak buat apa, uh, macam apa, nak buat emergency operation lah. Tapi bila pakar datang, Kak Noh sepatutnya diorang dah bagi apa, oh boleh lah Kak diorang nak operate emergency kan sebab Kak Noh punya. Tapi lepas tu doktor pakar turun, dia kata tak boleh, risiko tinggi, sama ada dibius separuh badan ke ataupun dibius penuh ke. Dia kata risikonya tetap sama. Si ibu mungkin kehilangan nyawa sebab oksigen rendah. Okay. Jadi doktor cakap masuk di ICU, Kak Nom, ICU tu kan ada dua. Satu ICU, Intensive Care Unit, dan CCU, Critical Care Unit. Jadi Kak Nom masuk di ICU tapi di ruangan CCU, Critical Care Unit. Sebab Kak Nom masa tu orang kata dah berisiko turun oksigen, lepas tu mengandung pula 8 bulan. Memang doktor Nujah dia kata memang kita dipantau oleh misi lah. Dalam ward tu ada 3 orang macam tu. Semuanya kritikal kawan-kawan. Kak Noh nampak pakcik depan tu dengan wayar penuh. Dengan Kak Noh sendiri wayar penuh hidung semua dengan jari semua. Sampai urat nadi ni dimasukkan ubat kan. Memang wayar lah ni, semua wayar. Tapi Kak Noh masih sedar. Kak Noh masih boleh bercakap, tapi agak mengah lah. Doktor suruh jangan bercakap banyak sebab kita duduk nak cakap dengan siapa, betul tak? Semua orang dalam tu semuanya kritikal kawan-kawan. Jadi Kak Noh masih lagi boleh. Kak Noh dimandikan, selang 2 hari dimandikan di atas katil oleh misi, diikat rambut, macam-macam lah misi buat masa tu sebab kita masa tu duduk dekat ward. Kita tak pakai tudung ya. Sebabnya kita di care unit, cuma Kak Noh bila diorang ikat rambut tu, Kak Noh tutup sikit lah. Kak Noh punya ni, Kak Noh tutup macam tu untuk cover dada ni kan, sebab Kak Noh letak selimut macam tu lah. Kadang-kadang bila Kak Noh pakai tudung ni, misi kata, Kak kalau boleh, kalau akak selesa, akak buka lah sekejap. Dia kata takut akak nanti terima sebab ward kan. Dia kata tak apa Kak, sebab yang ward macam ni tak ada yang melawat, nanti akak melawat, akak tutup tudung akak. Dia kata macam tu lah. Bila Kak Noh nak buka tudung tu, Kak Noh tutup lah, misi tutup langsir Kak Noh. Jadi Kak Noh punya aurat tu terjagalah. Tapi misi selalunya ikat rambut lah. Ikat rambut Kak Noh ikat 2, kadang ikat tocangnya. Misi-misi kan sebab kita dalam ICU. Kadang kan dia sapu dengan bedak. Dia Kak nak pakai lipstick tak? Dia kata misi. Dia nak kita ceria dekat bilik tu kan. Hospital Kelang lah masa tu. Jadi Kak Noh di ICU selama, kalau tak salah Kak Noh 10 hari lah macam tu. Lepas tu, dia tengok Kak Noh stabil. Bayangkan ketika di ICU, suami Kak Noh datang melawat tu, Kak Noh boleh minta KFC tau. Bila doktor kan pakar masuk kan, dia kata, ui, orang duduk CCU boleh makan KFC. Dia kata tak apalah, mak boyong kan. Dia kata, doktor dia gelak je lah. Dia kata, oh kau CCU pun ada KFC. Dia kata maklumlah mak boyong. Dia kata, kenalah ikuti apa yang dia nak kan. Itulah, selepas tu Alhamdulillah Kak Noh dimasukkan ke ward biasa, dimasukkan ke ward HDR, tapi masih ada pantauan doktor. Lepas tu baru masuk ward biasa, ward bersalin biasa, tapi masih dalam pantauan. Alhamdulillah. Lepas tu doktor bagi pilihan kat Kak Noh. So, masa tu Kak Noh punya kandungan dah 8 bulan lebih, 8 bulan 3 minggu macam tu. Doktor kata nak balik tak ataupun nak tapi nak balik ataupun nak tunggu. Kak Noh kata Kak Noh nak tunggu, Kak Noh tak nak balik. Jadi Kak Noh duduk hospital tu dekat sebulan jugalah. Cukup aja 9 bulan tu doktor dah buat prosedur Kak Noh punya diindus. Tapi cara indus Kak Noh tu dia tak sakit macam orang letak pasal ubat kan. Tapi Kak Noh punya sebab special, sebab orang pesakit baru keluar daripada CCU. Jadi doktor bagi ubat indus yang tak sakit lah. Tahu-tahu kita nak bersalin saja. Dah buka, lepas tu dia salin. Alhamdulillah. Anak Kak Noh yang nombor 4. Kerana sakit Kak Noh ni, kadang itu pengalaman Kak Noh lah. Kak Noh sampai bercerita dengan sahabat orang kampung dah siap baca Yasin, doa selamat ketika Kak Noh masuk ICU. Sebabnya, setiap kita, tanggapan kita tentang ICU tu, memang orang kata memang menakutkan lah pada tanda kutiknya.
bila masuk ICU, kita akan keluar jadi jenazah. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan Kak Noh masih umur panjang sampai sekarang dapat jumpa dengan kawan. Dapat Kak Noh masa tu cakap dengan orang, Kak Noh dah masuk ward hospital tu, semua Kak Noh dah masuk kecuali 2 tempat. Satu bilik pembedahan, kedua bilik mayat. Okay? Kerana sakit Kak Noh ni. Tapi Kak Noh tak pernah fikir negatif lah. Kak Noh tetap biasa jaga makan. Jadi masa Kak Noh sentiasa ada gas. Kalau Kak Noh rasa macam Kak Noh punya paru-paru dah ada gangguan, Kak Noh akan cakap sendiri Kak Noh nak pergi hospital. Sebab Kak Noh tahu. Sebab kita ni kena alert dengan diri kita sendiri. Kita tak boleh nak orang, kita tak boleh nak expect orang nak alert dengan keadaan kita. Kita kena alert sendiri. Kalau kita rasa dah teruk, kita pergi ke hospital. Itu saja. Jangan kata, oh tak nak pergi hospital lah, leceh lah. Tak. Kalau kita rasa boleh berusaha, kita berusaha. Kalau dah berusaha kita nak mati juga, itu bukan urusan kita. Sebab itu bukan urusan Allah kan. Itu memang urusan Allah. Jadi itu sajalah Kak Noh Kak Noh bercerita. Lama tak bercerita kan bercerita. Kak Noh kongsi pengalaman Kak Noh dengan sakit Kak Noh ni. Bunyi macam sakit asma kan. Sebenarnya kalau ikutkan pihak kesihatan pun, dia kata tak sepatutnya orang pengidap penyakit asma ni boleh meninggal. Sedap sekarang yang gagal dapat rawatan awal tu sebab kita terlampau tak apalah, tak teruk ni, tak teruk. No. Bila kita rasa badan kita dah tak tahan, pergi. Macam hari tu Kak Noh punya oksigen drop sampai 80. Padahal Kak Noh boleh je berjalan-berjalan semua. Tapi bila kita tengok cek dah 80. Doktor kata surut gas, makan ubat. Okey. Kalau misalnya 3 hari makan ubat tak ada, terus ke hospital. Itu saja. Okay, itu saja kawan-kawan cerita Kak Noh. Pengalaman Kak Noh masuk CCU dengan penyakit Kak Noh ni yang menyebabkan penyakit keturunan dia. Kak Noh adik-beradik semua, adik lelaki Kak Noh tak, tapi anak-anak dia kena. Dia macam memang orang kata penyakit keturunan lah. Alhamdulillahnya anak-anak Kak Noh yang bongsu tu ada kena, tapi alhamdulillah dia kena kecil. Dia besar ni kita pantau-pantau, alhamdulillah dia okey sikit lah. Masih terkawal lah, kita tahu dia, kita dah besar kan tanya kan, oh semput tak? Dia akan bagi tahu, kalau semput tak semput, kalau semput dia bagi tahu. Ini kita tahu. Kita kena cepat pergi klinik. Yang lain alhamdulillah sihat saja. Okey, alhamdulillah. Itu saja. Minta maaf video terpanjang hari ini cerita pasal penyakit je. Kak Noh minta maaf dah lama sangat tak ada video kat dia. Kak Noh kongsilah pengalaman Kak Noh ni. Sekarang kebetulan ni memang tengah semput tapi Kak Noh rasa boleh lagi. InsyaAllah lah. Okey, itu saja perkongsian Kak Noh tentang penyakit Kak Noh asma. Okey. Mudah-mudahan kawan-kawan jaga diri. Kak Noh minta maaf atas juga kekurangan. Okey, salam sayang dari Kak Noh. Jaga diri selalu, bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.